Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita dalam program Kelantan E-Class bersama saya Cikgu Rozaiman bin Muhammad Nur bagi subjek Pendidikan Seni Visual tingkatan 3. Saya berharap agar semua murid telah pun bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Murid-murid boleh bersedia dengan buku catatan untuk mencatat sebarang maklumat penting yang akan saya sampaikan sebentar saja lagi. Baiklah, sekiranya semua dah bersedia, pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam topik seni catatan, iaitu di bawah standard kandungan eksplorasi seni. Dalam tajuk ini, kita akan memfokuskan kepada media dan juga teknik catatan. Pada akhir sesi kita ini nanti, saya berharap murid-murid akan dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan dalam penghasilan seni catatan dengan menggunakan media dan teknik yang anda akan pelajari. Untuk pengetahuan anda, ada terdapat banyak media yang boleh kita gunakan dalam seni catatan ini. Antaranya ialah media cat air, cat poster, cat akrilik, cat minyak, gouache, cat tempera dan juga fresco. Dalam banyak-banyak yang saya sebutkan tadi, media manakah yang biasa anda gunakan? Sudah pastilah cat air dan juga cat poster, betul tak? Tapi hari ini anda akan berpeluang untuk mengenali media-media dan juga teknik-teknik yang lain. Sekiranya anda tidak berpeluang untuk mencuba dengan media-media yang saya akan sebutkan ini nanti, mungkin anda boleh cuba bersama dengan guru anda semasa PDP bersemuka. Kita mulakan dengan media cat air. Sebenarnya media dan teknik ini telah pun anda pelajari di tingkatan 2. Ingat lagi tak? Sebagai pengulangan, saya akan jelaskan lagi bagi membantu pemahaman anda sebelum ini. Murid-murid sekalian, dalam media cat air, bahan tara yang digunakan dalam bancuhan warna ialah air. Manakala alatan yang kita gunakan pula ialah berus lembut ataupun biasanya awak sebut berus bulat. Dan juga kita gunakan berus keras ataupun kita kenali juga dengan berus leper. Biasanya media cat air ini akan digunakan pada permukaan kertas cat air ataupun kertas cartridge. Teknik yang digunakan pula ialah teknik basah atas basah, teknik basah atas kering dan juga teknik berus kering. Teknik-teknik ini akan menghasilkan kesan look sinar dan mungkin kesan legap sekiranya anda lakukan lapisan yang berlapis atau sekiranya anda menggunakan teknik berus kering. Sekarang kita beralih pula kepada cat poster. Media cat poster ini menggunakan bahan tara air. Sama seperti cat air tadi, media cat poster juga menggunakan bahan tara air dalam proses bancuhan warna. Alatan yang digunakan untuk media ini ialah berus lembut dan juga berus keras. Bancuhan warna cat poster biasanya disapukan di atas permukaan kertas cartridge. Satu benda yang anda perlu tahu iaitu ciri-ciri cat poster ini termasuklah menghasilkan warna yang legap dan dia juga merupakan media yang cepat kering. Seterusnya, kita mengenali pula media cat akrilik. Media ini menggunakan bahan tara air semasa bancuhan warna. Alatan yang digunakan seperti biasa iaitu berus keras dan juga berus lembut. Sapuan warna tebal dan juga nipis biasanya disapukan di atas permukaan kanvas ataupun kertas cartridge. Tetapi pada masa kini, cat akrilik bukan sahaja digunakan di atas kanvas ataupun cartridge, ada terdapat pelbagai lagi permukaan yang boleh kita gunakan untuk menyapu cat akrilik ini. Ciri-ciri media ini hampir sama dengan cat poster iaitu menghasilkan warna yang legap dan juga cepat kering, tetapi berbeza dari segi kepekatan warna itu sendiri. Sekarang kita mengenali pula cat minyak, media cat minyak. Bahan tara yang digunakan dalam media ini ialah turpentine dan juga linseed.
Warna akan disapukan dengan menggunakan sama ada berus lembut, berus keras atau pisau palet dengan menggunakan teknik-teknik seperti glazing, scumbling, ala prima dan juga impasto. Okay, penggunaan media ini akan menghasilkan kesan legap, licin dan berjalinan bergantung kepada teknik yang digunakan. Walau bagaimanapun ya, para pelajar perlu ingat bahawa media ini adalah media yang lambat kering. Okey, sekarang kita mengenali pula cat gouache. Okey, ada 3 media lagi di sini, iaitu yang pertama kita akan lihat cat gouache. Okey, media gouache ini hampir sama dengan cat akrilik yang menggunakan bahan tara air dan menggunakan sapuan tebal dan nipis dalam penghasilan karya. Kesannya juga sama seperti cat akrilik, iaitu menghasilkan kesan legap. Tetapi apa yang membezakan ialah cat ini lambat kering berbanding cat akrilik. Okey, kita beralih pula kepada cat tempera. Okey, cat tempera menggunakan air sebagai bahan tara dan menggunakan berus lembut dalam sapuannya di atas permukaan kertas cartridge. Okey, kesan dan teknik cat tempera ini hampir sama dengan cat air, iaitu menghasilkan kesan lut sinar. Okey, akhir sekali iaitu media fresco. Okey, media ini anda pernah dengar tak media fresco? Mungkin tak pernah dengar kan? Okey, fresco ini merupakan media yang perlu dicampur dengan kapur plaster semasa penggunaannya. Media ini biasanya digunakan pada karya-karya yang dihasilkan di permukaan dinding dengan sapuan tebal dan juga nipis. Okey, jika anda ingin lebih jelas, okey, media dan teknik ini biasanya kita lihat pada dinding-dinding gereja. Okey, di sini pula saya ingin tunjukkan perbezaan antara cat air, gouache dan juga cat poster. Para pelajar boleh lihat, okey, di sini dapat kita simpulkan bahawa penggunaan media yang berbeza akan menghasilkan kesan yang berbeza. Kesan sesuatu media ini juga berkait rapat dengan teknik yang digunakan serta permukaan yang dipilih. Baiklah, sekarang kita pelajari pula teknik-teknik dalam seni catan. Kalau kita lihat pada slide ini, pada paparan skrin anda, kita ada 2 teknik, iaitu pointillism dan juga glazing. Okey, kita mulakan dengan teknik ini secara kasar sebelum anda menonton video cara penghasilan teknik-teknik ini di hujung sesi pembelajaran kita. Okey, kita mulakan dengan teknik pointillism. Okey, untuk pengetahuan anda semua, teknik ini diaplikasikan melalui teknik titik secara berulang-ulang dengan menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak. Okey, pendek kata kita kata teknik ini adalah macam teknik titik. Lebih kecil berus yang digunakan, lebih kecil titik yang dihasilkan. Okey, teknik ini memberi kesan seolah-olah gambar itu berkabus. Kalau kita lihat contoh yang diberikan ini, kita boleh nampak bahawa hasil karya itu memberi kesan ilusi optik yang seperti seolah-olah berkabus. Seterusnya, teknik glazing. Okey, anda tahu apa itu teknik glazing? Okey, teknik ini menggunakan cat minyak atau cat akrilik dengan sapuan berus secara bersahaja untuk mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Di dalam slide ini anda boleh lihat satu karya yang sangat popular, iaitu Mona Lisa yang dihasilkan oleh Leonardo da Vinci yang menggunakan teknik glazing dalam penghasilannya. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada teknik ala prima. Okey, dalam karya yang anda lihat ini, kita dapat lihat bahawa karya ini menggunakan cat minyak yang diambil terus dari tiub dan disapukan secara spontan di atas permukaan kanvas. Okay, maka terhasillah kesan yang spontan dengan nilai warna yang pelbagai. Di sini saya nak jelaskan bahawa teknik ala prima ini kita tidak menggunakan palette untuk membancuh warna. Biasanya terus di atas kanvas. Okey, teknik seterusnya ialah teknik
scumbling. Teknik ini menggunakan berus yang ditekan secara lembut dengan dimulai dengan sapuan warna gelap terlebih dahulu, kemudian ditindan dengan warna cerah secara terkawal untuk menghasilkan kesan lut sinar. Seterusnya, kita pelajari pula teknik impasto. Teknik ini merupakan teknik yang menggunakan warna secara terus dari tiup dengan sapuan pisau pelet bagi mewujudkan kesan warna tebal dan legap. Okay, teknik ini sangat sinonim dengan pengkarya yang bernama Van Gogh. Akhir sekali, gambar yang di sebelah sana, teknik ini menggunakan, kita kenali dulu, teknik ini dinamakan teknik hard edge. Teknik ini menggunakan masking tape untuk memisahkan warna agar karya seni kelihatan kemas, tepat dan terpotong-potong. Teknik ini memerlukan kesabaran yang sangat tinggi untuk mendapatkan hasil yang berkualiti. Okey, baiklah. Untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci, marilah sama-sama kita tonton video demonstrasi teknik-teknik yang telah kita pelajari sebentar tadi. Okey, baiklah murid-murid sekalian, kita mulakan dengan teknik pointillism. Okey, untuk teknik ini kita akan menggunakan hujung berus lembut untuk mendapatkan kesan titik yang baik. Jarak antara titik serta saiz akan mempengaruhi terang gelap sesuatu imej yang dihasilkan. Titik-titik dengan jarak yang rapat akan menghasilkan tona yang lebih gelap, manakala jarak titik yang berjauhan akan menghasilkan tona yang lebih cerah. Okay, sekiranya anda ingin mendapatkan kesan yang lebih gelap, maka titik-titik itu perlulah dirapatkan. Seterusnya, teknik glazing. Mula-mula kita perlu mewarnakan dengan menggunakan warna yang gelap di bahagian yang kita kehendaki. Okay, setelah itu, warna yang lebih cerah akan disapu dan ditindan pada warna yang gelap sebentar tadi. Teknik ini akan menghasilkan kesan warna yang licin dan berkilau. Okey, inilah hasil daripada teknik glazing. Seterusnya, teknik ala prima. Untuk teknik ini, warna akan diletakkan di atas permukaan kertas atau kanvas secara bersahaja dan dicampurkan secara spontan sehingga menimbulkan imej yang dikehendaki. Untuk teknik ini, kita akan dapat lihat strok berus pada hasil karya. Warna akan terus dicampurkan pada permukaan kertas. Seterusnya, teknik scumbling. Mula-mula kita akan letakkan warna yang lebih gelap terlebih dahulu dan kemudian kita akan tindankan dengan warna yang lebih cerah. Okay, dalam video ini saya letakkan warna biru terlebih dahulu, kemudian ditindankan dengan warna putih. Kemudian saya ambil pula warna coklat yang ditindankan dengan warna biru dan juga putih secara terkawal.
Seterusnya teknik impasto. Untuk teknik ini kita perlu menggunakan pisau pelet. Okey, ada pelbagai bentuk dan juga saiz pisau pelet ini. Okey, warna akan terus diambil dari tiup dan kemudian kita sapu dengan menggunakan pisau pelet tadi. Maksudnya dalam teknik ini kita tidak menggunakan berus Warna akan dicampur secara bertindih-tindih dan juga tebal. Baiklah, sekarang kita lihat pula teknik hard edge. Kita perlu gunakan masking tape untuk menutup bahagian yang tidak perlu dan meninggalkan kawasan yang perlu diwarnakan. Okay, kita perlu mewarnakan bahagian yang dikehendaki dengan warna yang pekat dan tidak cair. Kalau cair, kemungkinan warna itu akan menembusi bahagian masking tape yang telah ditutup tadi. Okay, proses ini akan diulang-ulang pada bahagian yang lain dengan menggunakan warna yang berbeza. Masking tape masih lagi digunakan untuk mendapatkan kesan warna yang kemas. Okay, semasa proses menanggalkan masking tape, kita perlu berhati-hati agar warna tadi tidak tertanggal daripada permukaan kertas. Inilah antara hasilnya. Okey, bagaimana murid-murid? Jelas? Okey, baiklah. Setelah kita menonton video teknik-teknik penghasilan catatan sebentar tadi, murid-murid sekalian bolehlah mencuba sendiri teknik yang telah dipelajari ini di rumah. Okey, sebelum itu, murid-murid perlulah menyediakan peralatan-peralatan seperti cat poster, berus lembut dan juga berus keras, pisau pelet, masking tape, bekas air, bekas warna, kertas lukisan, tisu atau kain. Okey, saya percaya murid-murid sekalian pastinya sukar untuk mendapatkan media seperti cat akrilik atau cat minyak di rumah. Okey, jadi untuk mendapatkan kesan seperti cat akrilik, murid-murid boleh mencampurkan cat poster yang ada tu dengan sedikit gam PVA. Okey, selamat mencuba. Baiklah murid-murid, hasil anda itu nanti bolehlah didokumentasikan untuk dihantar kepada guru anda. Sebelum saya mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya berharap murid-murid semua telah pun mengetahui tentang media dan teknik-teknik yang boleh digunakan dalam penghasilan catatan. Ingin saya tegaskan di sini, pemilihan media dan teknik perlulah bersesuaian agar penghasilan catatan kita akan lebih menarik. Disebabkan itulah kita perlu mempelajari tajuk ini dan melakukan latihan yang berterusan supaya kita dapat menghasilkan karya yang baik. Semoga berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang lain. Teruskan mengikuti program Kelantan E-Class dan sama-samalah patuhi SOP yang ditetapkan. Tanda pagar, kita jaga kita. Sekian, terima kasih.